Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tak seorang penyaut. Selamat pagi, Selamat pagi, Cikgu Hafiz. Selamat pagi, Cikgu Hafiz. Cikgu Hafiz. Semua dah lupa nak ucap selamat pagi kepada cikgu ya. Baik. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dan cubalah ya untuk menjaga keselamatan diri. Utamanya COVID-19 ni memang dah sangat teruk kan. Okay. Jadi ada sebilangan murid yang dah kena dan kamu sendiri akan tahulah kita takkan umumkan kat sini. Jadi tolong jaga kesihatan diri dan ya kadang-kadang kita tak tahu benda tu berpunca daripada mana. Tak tahu punca daripada mana. Yang paling penting sekali ialah kita sendiri. Jaga kebersihan diri, jaga keselamatan diri, kurangkan kontak rapat. Dengan orang-orang yang kita tak bukan yang tinggal serumah dengan kita lah. Baik. Tema 6, semangat cinta akan negara, unit 17, budi yang baik dikenang jua. 4 Ogos 2021, 9.15 pagi hingga 10.15 pagi. Untuk slot yang pertama, bahagian yang pertama tadi kita dah buat imlak. Jadi siapa murid yang mendengar rakaman ni nanti, sila buat imlak dahulu. 12 perkataan dalam tautan YouTube yang cikgu akan kongsikan nanti. Okey. Baiklah, standard pembelajaran kita iaitu 2.4.2, membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Okey. Dan kriteria-kriteriaannya sekurang-kurangnya 2 maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Boleh rujuk buku teks halaman 88. Okey, 88. Tajuknya ialah Harumkan Nama Malaysia. Harumkan Nama Malaysia. Baiklah. Sekarang ni cikgu nak dalam masa 5 minit, murid tahun 6 boleh baca dan fahamkan. Siapa yang dah siap baca, sila raise hand. Siapa yang tak boleh raise hand, sila chat dekat message tu. Boleh baca sekarang.
Diana dah terkeluar ke? Okey, dah siap baca sedia rasa ya. Diana tak ada ke? Jesslyn, Diana. Dia dah terkeluar Diana. Tak ada. Christine, sekarang baca buku teks halaman 88. Awak jangan lambat lagi ya Christine. Okay, siapa yang dah habis baca teks halaman 88 sila raise hand. Masa tunggu. Diana dah ada. Diana, kenapa tadi Diana awak terkeluar ke? Terkeluar cikgu. Lambat awak masuk. Ada masalah apa tu? Internet? Tak, tadi saya dah masuk. Lepas tu tadi wifi tiba-tiba lag. Okay. Kalau siapa yang dah terkeluar, lepas tu masuk semula, cikgu tak perasan. Dan nanti cikgu maklum dalam grup, nanti mak awak dah, ibu bapa dah perasan kamu tak masuk. Jadi kamu berikan maklum dengan cikgu, cikgu saya dah masuk ni. Macam tu, bagi tahu dengan cikgu. Jangan senyap je.
Okay Dina? Kalau siapa yang terkeluar lepas tu diam kan, itu pasal dia tahu. Nanti cikgu boleh rasa, boleh notik kat situ, cikgu buka. Pak murid kena ada dekat kelas bersama dengan cikgu sampai habis kelas. Kelas kelab dia. Okay, 10 orang dah raise hand. Dah raise hand. Okay, siapa yang masuk lambat ke, siapa yang baru masuk ke, cikgu tak bagi, saya baru masuk ni, macam tu bagi tahu. Mungkin cikgu tak perasan. Cikgu tadi, sebab cikgu update. Cikgu masuk je, terus cikgu tengok cahaya dan awak. Kalau siapa yang masuk lambat, mungkin cikgu tak perasan. Sebab cikgu akan buka PowerPoint. Tak nampak dekat, Google Meet tak nampak. Jadi kamu kena maklumkan cikgu. Beritahu dengan cikgu, jangan senyap sahaja. Jadi Christine, Diana dengan TKIC, tadi kamu masuk lambat, sila pastikan kamu buat imlak tadi. Tengok, technician baru masuk pun tak boleh tahu dengan cikgu. Technician dah masuk dah. Kalau kamu lambat, bagi tahu dengan cikgu, Cikgu Hafiz saya lambat, saya baru masuk ni. Jangan senyap, cikgu tengok sebab dah setengah jam dah kelas. Dah dekat 20 minit kelas. Jadi kena lambat. Okey. Baik. Dekat sini yang dah raise hand lebih kurang 11 orang. Lagi 17, 18, 19, 24. Ada dah keluar seorang. Okay, lagi 6 orang belum raise hand lagi. Amsyah dah baca belum Amsyah? Tak bagi tahu pun Cikgu Hafiz. Dah, okey dah. 12 dah habis baca. Okeylah. Yang tak raise hand tu mungkin ada masalah dekat simbol tu ke, tak apalah. Cikgu tak boleh tunggu. Baik. Okay. Ini ialah teks yang kamu baca tadilah ya. Iaitu tentang harumkan nama Malaysia. Okey, harumkan nama Malaysia. Okey. Baik. Harumkan ialah bermaksud wangi ataupun membawa nama baik. Bukan kamu masuk je kamu ambil spray minyak wangi, kamu spray. Bukan. Harumkan ini bermaksud kamu membawa nama baik. Kalau kamu masuk pertandingan sekolah, contohnya Diana mewakili sekolah dalam pertandingan pidato contohnya. Dia menang pula. Jadi dia mengharumkan nama sekolah. Maksud mengharumkan nama sekolah, semua orang sebut, oh Diana menang pertandingan pidato nombor 1 contohnya lah. Oh Amsyah menang 100 meter olahraga. Jadi ramai sebut nama kamu. Nak sebut nama kamu untuk perkara yang baik. Itu maksudnya mengharumkan nama. Baik, kedua. Siapakah Norman Musa? Itu kita akan baca. Dan apakah jasa atau budi beliau kepada Malaysia? Okay, cikgu pun belum tak kenal. Tapi cikgu dah tahu maklumat teks yang telah disebut, yang telah diperkatakan dalam buku ni. Cikgu buka YouTube. Oh, dia ialah seorang rakyat Malaysia yang usahakan restoran makanan, chef lah ya, dan dia mengutamakan ramuan-ramuan ataupun makanan-makanan tradisional di negara kita. Jadi bila dia mengembangkan dia punya perniagaan, tetapi dia fokus dengan nama Malaysia, jadi dekat luar negara, orang tahu, oh ini makanan asal Malaysia. Jadi semua orang sebut, semua orang suka, sedap kan? Jadi semua orang dah kenal Malaysia. Sebab satu dunia ni ada beratus-ratus negara. Tak semua kita kenal. Masa cikgu ada tengok Olimpik, pembukaan Olimpik, oh ada negara ni rupanya. Cikgu sendiri pun tak kenal negara-negara. Macam negara tu nama dia sampai panjang, siapa nama negara tu cikgu tak ingat.
Ingatkan ada negara Afrika. Ingatkan Zimbabwe. Lepas tu ada Nigeria saja. Ada banyak lagi negara-negara Afrika yang kita pun tak tahu. Sebab di dunia ni kita ada banyak negara. Kita ada banyak benua. Kita terletak di benua Asia. Benua Asia ni pun ada banyak negara-negara kecil. Asia Tenggara. Kita ni Asia Tenggara. Asia Tenggara, Asia Selatan, Utara, kita tahu banyak Asia kan. Lepas tu ada negara benua-benua Eropah, benua Amerika, benua Afrika. Kalau kamu belajar dalam geografi nanti masuk nombor 31, kamu akan tahu. Banyak lagi negara kecil yang kita perlu tahulah. Bukan kita nak kena hafal, tapi kita tahu. Ada lagi banyak lagi negara-negara yang kita tak tahu. Jadi, kalau kita tak tahu ataupun kita baru tahu negara tu, negara-negara daripada lain pun mungkin tak kenal negara kita. Kalau kita tak memperkenalkan. Maksudnya usaha daripada Norman Musa ni dia buatlah refer makanan. Jadi orang kenal, Malaysia ada makanan macam ni. Ada Malaysia ada makanan contohnya kari ayam. Ada makanan contohnya macam apa lagi ya, makanan tradisional, nasi lemak. Macam ini nasi lemak. Ada kacang, ada ikan bilis, ada sambal macam tu. Okey? Jadi kita dah kenal. Mereka kenal melalui makanan. Jadi setiap negara mesti ada dia punya makanan, ada pakaian, ada bahasa sendiri. Jadi bila dah kenal, jadi kita punya negara akan ramai datang. Pelancong ramai akan buat perniagaan dekat sini. Jadi ekonomi kita akan naik. Sekarang PKP, COVID, sekarang ni ada masalah lah. Okey. Baik, seterusnya. Cikgu nak seorang demi seorang untuk baca. Itu ialah teks apa? Yang buka buku teks halaman 88 tu ialah teks ataupun karangan jenis apa? Siapa tahu? Boleh raise hand. Siapa tahu? Okey Diana. Berita. Berita, ya betul. Berita. Berita. Baik, cikgu nak baca seorang demi seorang bermula daripada Christabel. Baca London. Kamu nak sebut London pun boleh lah. Tapi sebenarnya sebetulnya ialah London. Orang sebut London. Okey, baca Christabel. London 17 Mei Norman Musa, seorang rakyat Malaysia, telah mengusahakan restoran makanan Malaysia di London sejak 20 tahun yang lalu. Okey. Mengusahakan, bukannya mengusahakan. Kalau ada 2 G, dia akan jadi menggu. Ini 1 G, dia kena jadi mu. Mengusahakan ataupun mengusahakan. Okey, teruskan Christine. Norman juga tukang masak utama yang mengajarkan masakan Malaysia dengan menggunakan 400 tempatan. Okey, terima kasih. Teruskan dengan Derek. Kena buka kamera Derek. Siapa yang belum buka kamera, sila buka kamera. Derek Chong. Nampak tak? Dia masuk Google Meet tapi dia tak ada dekat situ. Dia tak ada dekat situ ke, dia ada masalah apa pun cikgu tak tahu sebab tak buka kamera. Sebab itulah cikgu suruh buka kamera. Okey Diana, sambung Diana. Norman sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Okey, sambung Irene Tong, beliau tidak pernah menjual masakan barat kerana jati diri Malaysianya yang tetap tebal. Okey, bagus. Jesslyn, sambung Norman juga. Norman juga menyertai banyak pertandingan masakan di sana. Okey, Kan Kai Eun, sambung beliau. Kan Kai Eun.
KM baca beliau Beliau okey. KM mungkin ada masalah internet, dia baca tapi kita tak dengar. Okey, Teacher Nian baca teknik Teacher Nian. Terima kasih Kang Ayan. Okey, Teacher baca Teacher Nian. Beliau telah memenangi berbagai anugerah sepanjang usahanya mengharumkan nama negara di persada dunia. Okey, terima kasih. So, sambung. Siapa? Lukas. Lukas, baca Lukas. Walaupun beliau telah lama menetap di sana, Namun semangat. Oi, Lukas, sambung baca. Namun semangat patriotik tetap utuh dalam jiwanya. Okey, terima kasih. Amsyah baca beliau bangga. Beliau bangga menjadi warga negara Malaysia. Sambung Fedi sebagai bukti. Fedi sebagai Fedi, mana awak ni? Fedi, cikgu tak dengar suara awak Fedi. Sekali lagi baca Fedi, mungkin awak punya tu punya earphone tak masuk habis tu dekat komputer laptop tu. Tekan sikit. Tak dengar suara awak. Tak dengar. Cikgu bunyi macam bunyi alien ni. Situ bunyi macam tu jadi. Okey, tak apa, awak cuba nanti awak test nanti awak punya mikrofon, mungkin ada masalah tu. Okey, sambung Irfan. Sebagai bukti jalur gemilang sentiasa berkibar di restorannya. Okey, sambung Teh Xuan. Di samping itu Teh Xuan. Sambung Teh Xuan. Attention. Tengok, ada dua orang tak cikgu panggil nama dia tak jawab. Okey, dia read dengan attention. Sebab tu cikgu cakap mesti kena buka kamera baru cikgu tahu kamu ada kat situ ke tidak. Bila susah nak belajar. Tiliyin, sambung Tiliyin. Di samping itu, beliau tetap berbahasa Melayu apabila dikunjungi oleh pelanggannya dari Malaysia. Okey, sambung. Habis ke? Okey, habis. Okey, baik. Ini ialah teks berkenaan dengan cerita berkenaan dengan Encik Norman Musa. Walaupun dia sudah menetap di sana selama 20 tahun. Ini buku dibuat tahun 2015. Jadi dah 6 tahun. Jadi mungkin tahun 2021 dia dah tinggal dekat sana 26 tahun. Mungkin dah 26 tahun, dekat 30 tahun. Tetapi dia tidaklah dikenali di negara kita. Tak nampak dekat televisyen sangat. Cikgu rasa ada dekat rancangan televisyen masakan lah. Masakan, siapa yang minat masakan tu mungkin ada nampak dia. Tapi tak selalu macam bukan masak ataupun chef yang ada di Malaysia macam Chef Wan. Kita tahulah Chef Wan yang kita tahu, Chef Wan, Chef Azam, yang biasa yang kita nampak dekat televisyen tu. Okay, dia tak ada popular macam tu. Tapi di negara luar, dekat London tu, dia dikenali sebab dia ada restoran yang menekankan, yang menggunakan rempah ratus tempatan, rempah ratus daripada Malaysia. Apa rempah ratus? Contohnya macam daun kari, macam apa lagi, buah pelaga, kayu manis, lagi yang semua tu yang digunakan dalam masakan. Jadi kalau ada pelancong yang datang daripada Malaysia yang makan
di restoran dia, dia juga masih fasih lagi bertutur dalam bahasa Melayu. Sebab kadang-kadang orang Malaysia yang dah menetap, yang dah tinggal ataupun bekerja dekat luar negara, dia akan fasih dengan bahasa dekat negara yang dia tinggal. Contoh dia bekerja di Jepun selama 10 tahun. Jadi dia berjumpa dengan orang lain pun dia masih lagi, dia dah susah nak bertutur dalam bahasa ibunda dia. Tapi dia di Encik Norman Musa ni masih lagi gunakan bahasa. Masih gunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia ni sebagai bahasa apabila berjumpa dengan pelanggan dari Malaysia. Pelanggan dari Malaysia tak semestinya orang Melayu je. Mungkin orang Cina, orang India, Sabah Sarawak yang melancong ke London, mereka bertuturlah bersama menggunakan bahasa Malaysia. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan dekat sini. Siapa nak terangkan? Cikgu pilih lah. Pun tak cikgu pilih sebab tadi cikgu nak pilih TKIC. Soalan yang pertama TKIC, boleh jawab tak TKIC? Tak dengar lagi soalan TKIC. Siapakah Encik Norman Musa? Terangkan. Encik Norman Musa ialah seorang rakyat Malaysia Lagi? yang telah menggunakan restoran makanan Malaysia di Jepun sejak 20 tahun yang lalu. Okey, terima kasih. Encik Norman Musa ialah seorang rakyat Malaysia yang mengusahakan restoran makanan. Sekarang ni siapa yang jual makanan dia sangat laris sebab kalau kita nak siapa yang jual pakaian, yang jual barang-barang dia kurang. Tapi jual makanan tu sangat laris sebab dia makanan ni ialah satu perkara yang satu benda yang sangat penting yang kita nak kena ambil setiap hari. Makanan kan. Tak ambil makanan, kita boleh sakit, kita boleh tak selera, tak ada tenaga kan. Jadi makanan ni, kalau kita nak masak, kita order je dekat GrabFood lah, dekat Foodpanda lah. Jadi siapa yang mengusahakan makanan secara dalam talian pun bagus. Patut PKP ni. Jadi, restoran makanan Malaysia di London. Itu sahaja maklumat dia baca sejak 20 tahun yang lalu. Agak sikit sebab ini ayat soalan tahun 6. Kalau tahun 1 mungkin pendek juga. Okey, yang kedua, bagaimanakah beliau mengharumkan nama negara? Yong Chin, tahu tak jawapan dia Yong Chin? Atau ada siapa yang nak bagi tahu jawapan? Bagaimanakah beliau mengharumkan nama negara? Siapa nak jawab? Tahun 6. Ramai yang boleh tapi dia senyap saja. Kita pilih nama, tak nak sebut. Okey, siapa yang rasa tu? Alamak, sekali tak. Siapa yang rasa tadi tu? Sekejap ya. Okey, Kitchen Yen, silakan Kitchen Yen. Beliau mengharumkan nama negara dengan mengajarkan masakan Malaysia dengan menggunakan rempah ratus tempatan, mempromosi masakan Malaysia dan menyertai banyak pertandingan masakan di London. London. Itu London, London tu. Tapi dia sebutan dia yang sebenar yang cikgu tahulah. Kalau dalam sebutan bahasa Inggeris, dia mungkin London. Tapi kalau sebutan bahasa Melayu, cikgu tak kisahlah. Saya sebut London sebab bunyi dia London. Betul lah tu. Sekali lagi, beliau mengharumkan nama negara. Apa tadi? Kesini sekali lagi. Beliau mengharumkan nama negara dengan mempromosikan dia. Betul? Mengajarkan masakan Malaysia. Mengajarkan masakan Malaysia. Lagi? Yang dengan kedua? Menggunakan mempromosikan masakan Malaysia. Mengajar masakan Malaysia, mempromosikan
masakan Malaysia. Ni boleh gabung ni menjadikan ayat majmuk ni. Nanti kita gabungkan. Malaysia lagi. Dan menyertai banyak pertandingan masakan di London. Menyertai banyak pertandingan di London. Okey. Baik, untuk ayat yang kedua dan yang pertama dan kedua tu kita boleh gabungkan. Beliau mengharumkan nama negara dengan mengajar masakan Malaysia, mengajar dan mempromosi. Kita payah nak ulang 2 kali kan, mengajar dan mempromosi masakan Malaysia. Tak payah ulang masakan Malaysia 2 kali. Itu ialah ayat majmuk. Kita gabungkan. Kalau dah guna dan, kita gunakan kata hubung serta. Jangan dan lagi lah, tak cantik. Serta menyertai banyak pertandingan di London. Ada lagi sebenarnya. Antaranya ialah beliau mana tadi? Beliau tidak pernah menjual masakan barat kerana jati diri Malaysianya yang terbaik. Itu pun juga sebagai satu yang sangat baiklah. Baik, yang seterusnya. Yang ketiga, apakah bukti yang menunjukkan Encik Norman Musa dia terlalu padat. Pindahkan dekat sebelah. Soalan yang ketiga dan keempat kita pindah dekat sebelah. Okey, ini cukup padam. Ketiga, siapa nak jawab? Nampak tadi Diana dengan Jesslyn. Okey, Diana nombor 3, Jesslyn nombor 4, boleh? Okay, Diana, apakah bukti yang menunjukkan Encik Norman Musa? Ini tadi bocor disebut. Bukti yang menunjukkan Encik Norman Musa cinta akan negara kerana beliau tidak pernah menjual masakan barat. Beliau juga mengibarkan jalur gemilang di restorannya. Okey, terima kasih. Bukti yang menunjukkan Encik Norman Musa cinta akan negara, beliau ialah beliau tidak pernah menjual masakan barat. Lagi apa Diana? Dan beliau juga sentiasa mengibarkan jalur gemilang di restorannya. Hati gemilang di restorannya. Kamu tak payah ulang restoran 2 kali tau. Kamu kena, kalau dah ada jawapan tu kamu kena tengok balik, kamu adjust balik ayat tu supaya ayat tu lebih dramatis. Jangan dia macam terlalu dia berulang-ulang. Tak cantik ayat tu. Okey, teruskan yang keempat. Jesslyn boleh? Pada pendapat saya, silakan. Cara untuk mengharumkan nama negara kita di pesada dunia selain bidang masakan ialah memperkenalkan budaya kaum-kaum di Malaysia yang unik. Okey. Pada pendapat saya, cara untuk mengharumkan nama negara di pesada dunia selain masakan, dikata apa tadi? Ialah memperkenalkan budaya kaum-kaum di Malaysia yang unik. Memperkenalkan budaya kaum di Malaysia yang unik. Kalau jawab soalan ini 4 markah, kamu kena tambahkan satu lagi. Dan okey, dan apa sampai nak tambah lagi satu jawapan. Kalau contoh dia kata 3 markah ataupun 4 markah. Soalan ini biasanya soalan yang terakhir untuk satu bahagian. Dia soalan kibat. Siapa nak tolong cikgu? Satu lagi. Cara kita mengharumkan nama negara kita di pesada dunia. Satu dunia pilihan awak. Selain bidang masakan, bidang apa lagi? Bidang sukan. Dan dalam bidang sukan. Dan memenangi
pertandingan dalam bidang sukan. Contohnya hari tu kita ada menang gangsa. Tempat ketiga dalam badminton berpasangan lelaki. Jadi bila bendera Malaysia dikibarkan bersama-sama dengan tempat pertama dan tempat kedua, orang nampak, satu dunia nampak, oh ada bendera Malaysia dikibarkan. Jadi secara tak langsung satu dunia kenal, oh tempat ketiga negara Malaysia. Tak mustahil atlet-atlet sukan ni, ahli-ahli sukan yang bertanding di Jepun tu, Olimpik, ada yang tak kenal negara kita. Jadi bila mereka menyertai pertandingan yang disertai oleh seluruh negara, Malaysia pula menang tempat ketiga. Jadi secara tak langsung negara kita dapat dikenali di seluruh dunia, di persada dunia. Jadi bidang sukan. Yang pertama tadi ialah bidang kebudayaan yang diberitahu oleh Jeffrey kan pada mengharumkan nama negeri kita di persada dunia. Selain masyarakat ialah memperkenalkan kebudayaan, kaum-kaum di Malaysia. Contohnya tarian, pakaian yang kamu titik beratkan, pakaian tradisional. Contohnya kalau Cina ada sampu lelaki, kalau perempuan cheongsam, kalau Malaysia contohnya yang macam atlet sukan kita bawa pakai semasa hari pembukaan semasa sukan Olimpik tu, mereka menggunakan pakaian baju Melayu dan baju kurung. Baju Melayu dan baju kurung tu ialah pakaian tradisional atau pakaian rasmi yang boleh dipakai di negara kita. Maksudnya apa-apa bangsa pun sangat sesuai dan sangat sopan bila kita pakai. Jadi dia tekankan, dia naikkan pakaian tradisional tu. Bukan sahaja negara Malaysia sahaja pakai pakaian tradisional. Negara-negara lain pun tetap ada juga yang memakai, tapi tak banyak negara-negara yang cikgu tengok daripada mula sampai habis. Tak banyak negara-negara yang memperkenalkan, memakai busana ataupun pakaian tradisional negara mereka. Kebanyakannya mereka ada yang gunakan pakaian sukan, t-shirt, ada yang pakai baju kot. Yang pakai baju tradisional tu ada beberapa negara termasuk negara kita. Secara tak langsung, oh nampak pakaian negara kita, baju kurung yang dipakai. Oh baju Melayu siap ada tanjak, siap ada songkok macam tu. Okey. Baik. Jadi untuk keempat-empat soalan ini, cikgu nak kamu salin ke dalam latihan B. Dia nak B ke A tadi dia nak? Kita kata tadi? A, kan? Latihan A. Latihan A. Latihan A boleh buka sekarang dan salin. Dah bincang, dah faham, kami boleh salin. Ini untuk yang pertama dan yang kedua. Ini untuk yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, keempat tak payah nama lagi lah. Sambung saja lah. Restoran. Okey, selesai. Boleh buka buku latihan A dan salin. Okey. Cepat sikit. Cikgu bagi kamu 5 minit sahaja untuk kamu salin. Kalau tak sempat nanti cikgu akan screenshot masuk dalam Google Classroom ataupun kamu tengok dalam YouTube. Okey? Sebab sekarang dah pukul 10.08 minit. Okey, sementara tu boleh salin sekarang. Siapa yang dah bersedia dengan buku latihan A boleh salin sekarang. Okey, cikgu nak stop recording. Jadi hari ini cikgu nak ingatkan kamu upload ataupun muat naik 2 buku. Latihan A dan Imla. Siapa yang tak sempat Imla tadi, sila rujuk YouTube, nanti cikgu akan bagi link dekat dalam grup. Okey, untuk soalan latihan A nanti 4 soalan. Yang ada soalan tentang Encik Norman Musa. Itu sahaja.